Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Komander Lemon T2 ataupun Syahrul Nizam bin Mahmud kalau di Facebook lah. Okey. Kali ini saya bersama dengan anda lagi. Dah lama saya tak buat YouTube ni sebab saya bukan seorang YouTuber. Tapi ada masanya kita boleh menulis di FB. Ada masa juga kita kena beri penerangan yang lebih jelas lah dekat YouTube. Sebab kita dah ada platform yang mudah. Okay, ada persoalan oleh anak-anak muda. Bagaimana saya dapat mengekalkan nama saya dalam dunia moden ni lah. Mungkin apa yang saya boleh kongsikan kepada anda semua ni boleh diguna pakai juga, walaupun bukannya untuk memancing, tetapi bagi mereka yang nak berniaga di FB, di online lah, ataupun di Shopee dan sebagainya lah. Mungkin ia menjadi panduan untuk anda ataupun milestone apa yang anda perlu lakukan, apa yang anda perlu buat. Saya bagi pinpoint mudah sajalah, tak perlu panjang-panjang. Okey. Kalau kita nak ceritakan sejarah, mungkin dia makan masa yang panjang. Tapi biar kita buat secara yang mudah. Bagaimana anda nak faham dan anda boleh laksanakan mengikut prinsip-prinsip yang jitu lah. Bagi saya, walaupun saya terkenal dalam dunia memancing ni adalah satu hobi kalau di Malaysia. Tetapi kalau di luar negara, memancing ni bukan sekadar hobi, tetapi ia sebagai sumber penjana pendapatan. Itu yang saya pegang untuk prinsip saya. Bukan saja sebagai hobi, tetapi ia malah menambah pendapatan saya. Okey, bagaimana saya boleh mengekalkan? Ada persoalan kenapa abang selalu boleh dapat like yang banyak, abang mudah masih lagi relevan dalam dunia memancing sekarang lah. Okey, dia bukan satu mengambil masa yang pendek, dia ambil satu masa jangka yang panjang. Dan juga dia kena ada attitude ataupun prinsip yang anda perlu pegang. Bila anda pegang attitude tersebut, insya-Allah apa yang anda nak lakukan tersebut ia mudah dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kepada adik-adik yang baru nak mancing, baru nak berniaga, satu perkara yang paling penting sebelum kita berkecimpung dalam dunia yang kita nak ceburi, pertama kita mesti ada ilmu. Ilmu itu amat penting. Dengan ilmu tersebut, kemahiran tersebut, baru kita berada dalam laluan yang benar. Setelah kita ada ilmu, kita belajar dengan orang, cara-cara nak memancing, cara-cara nak buat mi goreng, cara-cara nak buat kek muffin, kita berusaha. Kita berusaha untuk memajukan perniagaan kita. Kita memajukan perniagaan kita. Kalau orang Islam, lepas kita berusaha untuk memajukan perniagaan kita mesti bertawakal. Sama juga dalam dunia mancing. Kita dah berusaha, kita dah ada ilmu, kita berusaha untuk memancing, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Bila kita keluar daripada rumah, dengan ilmu yang ada kita pergi memancing, dengan ilmu yang ada kita pergi berniaga. Dan yang terakhir sekali ialah kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rezeki yang Allah bagi pada hari tersebut. Okey, itu benda yang pertama sekali yang perlu ada. Sebelum anda berkecimpung, itu perlu ada ilmu, berusaha, tawakal,
dan redha. Okey, kita dah ada benda lah tersebut. Kita dah nak mulalah mancing. Kita dah nak mula trendingkan diri kita. Perkara pertama yang saya buat dulu ialah kita perlu ada trademark. Apa tu trademark? Trademark ni adalah satu benda yang orang boleh ingat. Dulu saya fikir, masa awal-awal saya mancing tu, sebab saya punya cita-cita tu jauh. Bukan saja nak saya tak suka kemegahan, tapi bagi saya belajar tak pandai, tapi saya suka dalam dunia mancing. Saya rasa saya boleh pergi jauh dalam dunia mancing. Benda pertama yang saya fikir, apa yang boleh menyebabkan orang ingatkan saya? Itu trademark lah. Jadi apa saya fikir, saya pakai buff pink. Orang mancing ni dia suka pakai buff macam orang perempuan, sebab dia nak mengurangkan peluh. Jadi warna yang saya pilih tu ialah warna pink. Pelik orang lelaki pakai pink. Tapi dah 25 tahun orang ingat. Tak ada orang lain dekat Malaysia ni yang pakai buff pink. Orang takkan fikir lain. Mesti orang akan fikir Komandan Lementi ataupun Syahrul Nizam bin Mahmud. Kalau anda nak berniaga, benda pertama yang anda perlu ada ialah trademark diri sendiri atau trademark company anda. Itu penting. Itu yang pertama sekali, trademark. Yang kedua, kita perlu fikirkan sasaran kita. Macam saya dalam dunia mancing, saya perlu sasarkan siapa? Takkan kita nak cari tukang kebun tak? Macam anda nak berniaga. Saya nak berniaga mi goreng. Siapa sasaran kita? Kalau dunia mancing, kita akan menyasarkan attitude kita memancing tu apa? Kalau saya suka main haruan, saya akan mensasarkan orang yang main haruan. Kalau anda mensasarkan perniagaan makanan, anda perlu sasaran anda ialah orang-orang yang suka makan. Kalau anda mensasarkan perniagaan anda tu gardening atau berkebun, tentulah anda akan mencari sasaran tersebut orang yang suka berkebun. Itu sasaran. Yang pertama ialah trademark, yang kedua ialah sasaran kita. Sasaran kita tu penting. Sebab ia adalah panduan untuk hala tuju kita nak pergi ke mana. Kita dah ada sasaran. Kita dah ada mark. Kita dah mark sasaran kita. Apa yang kita perlu lakukan? Yang ketiga, apa yang saya lakukan ialah saya bina hubungan saya. Dalam dunia mancing, kita masuk Facebook, kita masuk forum, dan juga kita jumpa masyarakat, kita bina hubungan kita. Grassroot kalau kata orang putih, akar umbi, itu paling penting. Kalau tidak ada akar, maka goyanglah pokok. Jadi saya mulakan hubungan, saya bina hubungan saya itu agar mereka tahu siapa saya. Abang tu pakai buff pink. Abang tu niaga ni. Abang tu ini dan abang tu itu. Itu nama dia, kita bina hubungan kita. Kemudian yang keempat pula, dekat Malaysia ni tak kisahlah bangsa apa pun, sama ada Melayu, Cina, India ataupun Kadazan sekalipun, ataupun tak kira lah, sebab kita Malaysia ni berbagai kaum. Satu saja mereka ni yang diorang kalah, ialah budi. Budi. Saya kalau masuk Facebook tu, apa yang saya buat? Saya appreciate diorang. Kalau diorang pergi masuk grup ni, saya tengok orang tu keluarkan gambar ikan, saya hargai dia. Oh, terbaik abang. Kan, kita puji dia, makna kita bina budi kita tu. Kita belum keluar lagi ni, tapi kita dah masuk dulu. Kita puji itu tak salah, tak merugikan pun. Tapi ia sebenarnya ialah satu platform di mana kita meletakkan satu budi.
Dia ingat kita, oh abang ni yang puji saya, oh abang ni yang puji saya. Dalam perniagaan makanan pun tak apa, kita masuk dalam dunia forum. Kita masuk forum, forum makanan, kita masuk YouTube ataupun Facebook makanan, kita masuk. Apa orang yang post kita puji, kita tanya, kita hargai. Jadi ia akan mendatangkan satu budi. Bila orang tengok nama kita tu, oh budak ni yang pernah tanya dengan aku. Yes. Jadi itu satu platform asas. Yang kelima dia yang saya sebut tadi lah. Bila kita dah buat budi, kita hargai. Kita hargai orang lain. Kita puji dia. Kita puji dia, kita tanya soalan. Walaupun kita tahu sebenarnya pun, tapi kita tanya soalan tu supaya positifnya ialah mungkin ada ilmu yang kita ada, yang kita tak ada, dia ada. Kita tambah ilmu kita, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Kemudian yang keenamnya ialah kita belajar situasi sasaran kita. Kita belajarlah dengan diorang. Kita bina hubungan kita. Jadi satu macam keakraban apabila orang ni dihargai. Walaupun kadang-kadang tak kenal nama pun. Tak kenal muka. Dia tak kenal muka. Kalau dunia maya sekarang tak kenal muka pun. Tapi nama tu kita ingat. Jadi kita belajar situasi sasaran kita. Supaya itu platform asas. Kita belajar situasi sasaran kita tu agar kita berbalik kepada yang asal tadi, di mana kita punya bina hubungan yang kedua tu, yang ketiga tu, keukuhan akar tersebut menjadi lebih kuat. Kita belajar situasi kita. Tak ada masalah pun nak belajar. Saya pun masih belajar sampai sekarang. Lepas kita belajar situasi kita tu, kita bina situasi pula. Kita dah belajar, kita bina pula situasi. Ini masanya kita pula ke depan. Tadi kita mendepankan orang lain. Sekarang kita pula masanya ialah bina situasi diri sendiri. Tadi kita bina hubungan, bina situasi dengan hubungan dengan orang lain. Kali ni kita bina pula situasi diri kita sendiri. Kita dah ada tadi trademark, kemudian dah ada sasaran kita, dah ada bina hubungan, kita dah ada bina budi, kita dah ada penghargaan, dan juga kita ada situasi, pembelajaran situasi. Lepas tu kita bina pula kita. Bina situasi diri sendiri. Nama saya Komander Lementi dalam dunia memancing. Oh, ini orang yang puji-puji aku tu. Buka gambar. Oh, ada gambar ikan. Dia pun sama juga dengan aku. Buka gambar. Oh, dia jual muffin. Oh, dia jual mi goreng. Oh, dia jual kuih tiaw goreng. Daripada rentetan turutan tersebut, bila kita mula bina situasi kita, sebagaimana kita membina situasi pihak sasaran, kita mula dikenali dengan satu impact. Orang akan ini, itu. Dekat situ kita sudah ada penjalaran pada akar-akar kita untuk mengunci. Jadi bila orang dah kenal, okey. Bila buka Facebook dia, kita buka Facebook dia, dia jual mi goreng rupanya. Cara lain pula mi goreng dia. Okey, yang terakhir ialah kita mark sasaran kita. Bila kita dah ada platform tu, kita mark lah sasaran kita. Sebab kita dah dikenali tadi. Sebab bila kita membina situasi pada orang lain, dan kita selepas tu kita membina suatu situasi untuk diri kita, kita sudah ada platform. Apa yang kita boleh buat?
kita tanda sasaran dengan tepat. Bila kita dah diketahui, kita dah ada tekmak, kita dah ada sasaran dan kita bina hubungan bunyi, orang dah mula kenal kita. Kita bina situasi kita, orang dah mula kenal dengan satu impact yang berbeza. Dan kita mula menanda sasaran tersebut dengan tepat. Bagaimana kita nak menyasarkan supaya perniagaan kita ini berjaya? Ialah apabila kita menuruti turutan tersebut, insya-Allah sasaran kita akan tepat. Itu yang paling penting. Kemudian bagi saya attitude yang paling terbaik ialah kita mengekalkan kita punya attitude tersebut. Itu paling susah. Dalam perniagaan yang benda yang paling susah ialah service after sale. Itu paling kalah sekali. Itu paling kalah sekali. Tapi kalau kita dapat mengekalkan, kita dah berjaya, kita dah ini apa semua tu, tapi kita lupakan orang lain, memang tak kekal lama. Tapi kalau kita berjaya mengekalkan situasi kita itu, walaupun kita berada di dalam kemuncak, insya-Allah kita tak jatuh. Kita tak akan jatuh. Dia dalam dunia memancing, dia dalam dunia perniagaan makanan, dalam dunia perniagaan servis, dia tak ada salah dan betul. Tak ada. Dia cuma ada attitude. Kalau attitude tu kita berjaya mengekalkannya dalam keadaan baik, insya-Allah. InsyaAllah anda akan kekal. Especially perniagaan makanan lah. Banyak ada yang sekejap je trending dia, lepas tu habis. Sebab kita makanan ni, macam kalau you follow rule, regulation bermula daripada trademark, sasaran, hubungan, banner dan budi apa semua dia gini. Sebelum kita menjual makanan tu, kita mesti rasa dulu. Sedap ke tak sedap? Sama juga macam kita mancing. Kita boleh bercakap, kita boleh teori banyak, tapi bila kita pergi mancing, bau. Macam lebih sudu daripada kuah. Cakap macam nak rak, tapi tak ada apa-apa. Sama juga macam perniagaan. Anda rasa dahulu, baru anda jual. Hiasan kena cantik, masa kena sedap. Jadi itu je lah yang saya rasa saya nak kongsi. Tak banyak lah, cuma mungkin anda akan faham. Yang pertamanya, saya ulang balik lah, perlu ada trademark supaya orang ingat. Kita perlu ada sasaran, siapa yang kita nak tuju ni. Bukan kita tembak buta saja. Kemudian kita bina hubungan kita. Okey. Kemudian selepas kita dah bina hubungan tu, kita bina pula budi. Itu yang ke 5-nya lah. Yang ke 6-nya, kita hargai sasaran kita. Okey, ini. Dan yang ke-7, kita belajar situasi sasaran kita. Kita belajar situasi sasaran kita. Yang ke-8, kita bina situasi baru. Kita bina situasi supaya dapat mengukuhkan lagi kita punya akal. Dan yang terakhir sekali ialah kita tanda sasaran kita dengan tepat. Tepat. Makna kalau kita meniaga atau kita mancing, kalau kita pakai jarum, kita boleh cabut.
Umpama je ialah kita pakai mata kail. Dia ada duri pandan. Sama kot dalam perniagaan ni. Cocok, susah nak cabut. Bila kita dah bagi orang rasa makanan kita, dah bagi perform kita punya perniagaan, orang susah nak pergi ke peniaga lain. Servis dia baik. Makan dia sedap. Jadi walaupun orang lain cerita kat sana, kita susah nak pergi ke platform yang lain. Okey, saya harap anda semua faham. Kalau tak faham, tulis dekat bawah. InsyaAllah saya akan tulis kat ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba balas lah. Okay, tak perlulah nak share ke apa semua. Sebab saya bukan YouTuber. Saya suka kongsi saya punya ilmu saja. Agar anda semua dapat rasa apa yang saya rasa dalam 25 tahun dalam dunia professional angler. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.